Oke, jadi ada menyatakan sudah di situ apa di sidangnya. Oke, seterusnya kriteria kejayaan. Yang pertama, murid dapat menyatakan satu fakta berdasarkan bahan yang diberi. Kedua, menyusun bahan dalam satu teknik penyampaian yang dipilih secara betul, tepat, dan bermakna. Yang ketiga, menyampaikan satu fakta dan hujah yang telah disusun dalam satu teknik penyampaian secara betul, tepat, dan bermakna. Oke, seterusnya konsep pembendaharaan kata utama dalam golongan kata, bahan langsung belajar atau sumber. Pelajaran lalu mengenai hukum permintaan. Maksudnya guru mengajak pelajar supaya imbas dari pembelajaran lalu dianggap pelajar sudah paham tentang hukum permintaan. Oke, aktiviti utamanya kami mulakan dengan aktiviti permainan, yaitu main peranan. Kami bagikan kepada 3 kumpulan, kumpulan A, kumpulan B, dan kumpulan C. Kumpulan A dan B pembeli, kumpulan C menjual gula-gula dengan harga yang berbeza, RM1, RM2, RM3. Jadi di situ ada urusan jual beli, diberi masa 5 menit. Selepas jual beli itu, kumpulan C akan mengumpul data berapa dorong jual untuk setiap harga itu kepada kumpulan A dan kumpulan B. Kemudian daripada data itu dia buat satu jadwal permintaan. Oke, seterusnya aktiviti berkumpulan ini pembelajaran berbeza dari segi proses. Yang lain semua sama, kandungan sama, hasilnya sama, proses saja berbeza. Maksudnya bagaimana ketiga kumpulan tadi menghasilkan produk dengan cara yang berbeza. Consumerism dan financial awareness. Topik ialah pocket money. Okay, untuk kelas 2 dynamic lah. Okay, so standard pembelajaran writing 4.1.2 yaitu make and respond to simple requests and suggestions. Then speaking 2.1.2 ask for and respond appropriately to simple suggestions lah. Okay, untuk objektif pembelajaran, audience ialah 2 dynamic. By the end of the lesson, students of 2 dynamic will be able to first write a dialogue about asking for a favor. Then yang kedua, practice and act out their dialogue lah. And murid, kriteria kejayaan. Yang pertama, students can use at least 2 suggested sentence patterns in their dialogue, and students can use vocabulary related to jobs and chores in their dialogue. Yang ini sudah diorang belajar sebelumnya. Dan yang ketiga, students can act out their dialogue in front of class. For starter, pemula. Pertama kali students watch a video on the topic related to the topic lah. And then after that, the teacher will pelajar B akan buat refleksi kepada pelajar A dan kepada semua lah. Guru pun menjadi konteks. Oke. Selepas pelajar membuat refleksi dalam aktiviti penutup, guru pulang membuat keputusan dan memberikan tanggapan. Impact dia hasil perkongsian daripada galeri 2 kaedah itu, pelajar boleh menyelesaikan masalah pelatihan menggunakan kaedah yang digemari. Oke, itu saja daripada kami. Dan pembelajaran berbeza. So kita kena integrasi semua elemen di dalam RPH kita, boleh? So kita try untuk buat satu RPH yang memenuhi kriteria TS25 lah, kalau boleh lah. Saya rasa semua sudah perhatikan, tapi try your best. Okay, so kita objektif bengkel kita. Kalau macam biasa, kita kena membangunkan satu RPH yang berasaskan Bab 21 lah. Okey, apa itu ciri-ciri Bab 21? Masih ingat 4C dan 1N? Ya. Apa itu yang C yang pertama? 4C atau 4K kan? Satu adalah kolaborasi. Kedua, komunikasi. Ketiga, keempat,
capai dalam bengkel ini adalah pertama merancang dan menulis RPH. Okay, berdasarkan OP dan KK. Apa itu OP? Cikgu-cikgu? Objektif pembelajaran. Apa itu? Apa maksud objektif pembelajaran? Ambil dari DSKP. Ya, kita ambil dari DSKP. Dan ada ada spesifik atau umum? Spesifik. Kita tengok. So apa itu ABCD dalam yang kita akan masukkan dalam OP? S stand for what? Audience. B apa? Behavior. C conditional. D apa? Okey, bagus. Okey, kriteria kejayaan. Macam mana kita tulis kriteria kejayaan? Apa itu kriteria kejayaan? Ambil dari OP. Okey, kita ambil dari OP. Paling pentinglah. Dan dia mesti dia adalah activity. Okey, activity. Berapa banyak kriteria kejayaan yang kita boleh buat? Lagi bagus. Lagi banyak, lagi baguslah. Okey. Dan kena apa? Macam mana membuat kriteria kejayaan? Kena rujuk objektif. Jangan tinggalkan perkataan, jangan kasih putus. Apa ni tinggalkan? Potong dia, masukkan dalam kriteria kejayaan. Nah, misalkan ABCD tadi itu dalam OP, okey? Okey, kedua adalah membentang dan memberi justifikasi terhadap RPH yang dirancang. Okey, lepas kita buat latihan macam mana menulis sertifikasi, aktiviti bentuk kenalan, pilih 4 RPH secara awal daripada bidang bahasa dan kibet lah. Okey, boleh? Jadi saya harap cuci boleh buat RPH yang terbaik. Dua bahasa, dua
komunikasi. Okay. Dan bagi standard 4 SKPMG hanya 45 saja yang tidak diamalkan atau tidak terdapat dalam kurikulum untuk setting aksi. Okey, bagi aktiviti utama, guru menggunakan aktiviti dengan membahagi kumpulan boleh dalam kelas Tuhan. Okay. Dan lepas tu pembahagian tugasan telah dilakukan dalam setiap kumpulan penyelesaian tentang dan sebagainya. Dan elemen 41 yang boleh didapati dalam langkah ini adalah kolaborasi. Okay. Kolaborasi antara murid dan juga respon dari guru. Okay. Dan standard 4 hanya 45 saja ada dalam langkah ini. Okey, seterusnya guru meneruskan pembelajaran melalui aktiviti kumpulan. Okey, dan sebelum Sampai penglibatan murid semua ada. Dari 41 hingga 46. Okey, lepas tu langkah yang kedua melibatkan aktiviti berkumpulan, iaitu okey, murid menulis maklumat yang mereka peroleh daripada yang langkah 2 tadi itu, mereka masukkan ke dalam mini whiteboard, mereka catat di situ. Kemudian lepas ke satu, maksudnya ada aktiviti belajar, ada kolaborasi, ada. Kemudian aktiviti dari 41 hingga 46, maksudnya adalah dari perancang sampailah hingga penglibatan murid. Yang ketiga sekali, rumusan belajar, yaitu melibatkan SPARBOK 1 dan pemikiran kritis belajar. Itu saja yang akan didapat. Oke, terima kasih. Baik, itu kan pemikiran. Okey, pemikiran kritis. Kalau kita nampak hasil pelajar itu mereka boleh membuat dalam bentuk peta pemikiran dalam PAA 21. Okey, untuk aktiviti, murid melihat situasi sedia ada dalam berbagai nampak bukti amalan dalam video interaksi guru semasa pra-lesson, ya, pra-pembelajaran. Si yang suka tulis Inggris. Yell sebelum lesson, yell menjadi macam yell begitu kan? Sebelum pembelajaran. Okey, dan juga dalam berkomunikasi juga pelajar ada menggunakan traffic light. Jadi itu salah satu komunikasi P21 kan? Okey. Ya. Okey, dalam komunikasi juga pelajar dapat guru di sini dan juga pelajar melihat nilai tempat. Sebab di situ yang menggunakan nomor kan 10.100. Okey. Jadi guru ada menyebut nilai tempat dan pelajar ada mengikuti di situ, dan perbincangan dan kerjasama membuat tugasan yang diberikan itu masih dalam komunikasi. Okey. Dalam berkolaboratif, kami dapat melihat bukti amalan dalam video itu. Kerja kumpulan, belajar membuat bubble map. Jadi dalam kelas ni pelajar dia kira kelas depan ni aktif. Sebab dalam satu kertas manila kartu hampir semua pelajar memegang marker dan menulis
penulis ini bubble map itu dan bukan nomor itu. Semua ahli memberikan sumbangan ID. Oke, dalam kolaboratif juga pelajar memberikan guru memberikan sokongan dan semangat selepas pembekalan. Jadi ada kerjasama di antara pelajar dan pelajar, kerjasama di antara guru dan pelajar. Oke, dalam pemikiran kritis, kami nampak di sini pelajar membentuk susunan nombor yang diperolehi daripada kumpulan lain. Dia bergerak diambil daripada kumpulan lain nombor. Jadi dia berpikiran secara kritis di sini ya. Oke, dalam kemahiran creativity pula, semasa murid membuat persembahan, di situ hasilan peta bulatan dan bui ada hiasan bintang-bintang dan kilat. Jadi itu tidak di dalam pembelajaran, tapi itu kreativiti pelajar untuk menarik minat dan memberikan pelajar lain untuk fokus melihat persembahan pelajar tersebut. Jadi bintang itu saya tidak kira tadi, mungkin bintang itu mewakili nombor juga. Jadi semua itu kreativiti pelajar. Jadi guru kena lihatlah. Jadi guru kena ambil dan kupas sendiri apa yang pelajar bebas buat. Oke, itu daripada kami. Thank you. Untuk video. DSKP dia ialah untuk pola 2 ini ialah kandungan sama, proses sama, produk beza, bersekitaran dia sama. Dari segi kandungan, kandungan dia ialah menggunakan proses pemikiran komputasional dalam masa pembangunan atau cara aritmetik, di mana dalam bab ini pelajar perlu memahami langkah-langkah untuk membina kertas kerja. Baik, untuk prosesnya sama, di mana akan kumpulan A, B, C, akan menganalisis langkah-langkah berdasarkan permasalahan yang diberikan. Untuk produk yang pula adalah berbeza. Kenapa berbeza? Sebab kumpulan A ini, kami akan meminta mereka untuk membentuk grafik. Grafik ini biasanya vital, guru akan meminta pelajar untuk menghasilkan peta pemikiran kan? So akan ada bentuk grafik lah. Untuk kumpulan B pula, yang sesuai di sini kami minta pelajar untuk mencipta lagu. Kenapa? Sebab lagu ini macam sinonim dengan pelajar kan? Jadi mungkin orang boleh cipta lagu kasar dari pulang-pulang supaya mereka lebih ingat. Untuk kumpulan C pula ialah bentuk drama. Bentuk drama ini baca lagi menarik sedikit kita kelas D. Bagi persekitaran pula sama, mau lebih sahaja. Rasanya macam kopi kan Oke, terima kasih Tania kumpulan yang pembelajaran
profesional terarah pada pembelajaran berbeza. Dan kemudian kita buat aktiviti dalam bentuk kumpulan untuk mendalami lagi dan masa sama bentuk kolaborasi yang besar antara guru. Dan apa yang saya dapat secara pribadi, murid ini mempunyai level ataupun pemahaman yang berbeza. Jadi kita sebagai guru kita perlu sesuaikan proses yang perlu kita berikan pada anak tersebut pertama. Kemudian produknya mungkin berbeza mengikut pemahaman pelajar itu atau upaya pelajar itu, dan persekitarannya seperti bahan kita pilih itu pun sesuai dengan persekitaran yang kita persekitaran kita mengajar. Jadi itu saja. Kan mau buat landscape lagi kan. Special musical. Oke, yang pertama ada berapa orang yang kamu nampak? Siapa yang nampak 5 sahaja? Ya, siapa yang nampak 10? Ada berapa orang yang nampak 10? Nah, ada ramai. Malah belajar forex exchange. Belajar macam mana mau sell buy berdasar. Oke, thank you semua. Saya pas kepada Cikgu Nazira yang akan tahu Grand Space. Glass space ni macam bisa ditimbul, tapi kalau ulang kan mungkin tidak lagi itu. Oke, Cikgu mau lihat dulu guys atau mau scroll dulu? Oh, kita minum dulu. Boleh. Minum sendiri lah bahkan. Uji maklumat. Kedua, mengajar nama. Saya boleh mengajar SK pernah juga belajar bahasa Melayu. Itu sajalah. English lah. Inggris saya lebih manis juga. Tapi rasanya
tidak sama sekali. Oke, selamat pagi semua. Oke, kita teruskan pada bengkel yang kedua. Yang ketiga, slot yang ketiga yaitu blank space. Pernah dengar sebelum ni? Tidak pernah. Oke. Pernah dengar, tapi buat tidak. Oke, blank space tu pengenalan dia ada blank space dia adalah satu. Oke, sebelum tu Oke, sebelum tu kalau ada yang sudah sedia maklum, ni bolehlah sama-sama. Oke, untuk blank space ni ada platform perkongsian bahan pengajaran. Oke, kalau sebelum ni kita punya PDPR kan, cikgu-cikgu selalu share Telegramnya kami. dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp kan, cikgu hantar sudah satu-satu contohnya link YouTube, nota-nota tu cikgu send satu-satu kan. So dengan menggunakan blank space ini kita combinekan dia, okay, jadi satu. Okay. Jadi siapa mau boleh ambil? Okay. So ini adalah objektif bengkel ini, di mana cikgu akan dapat serta boleh dapat membina platform pengajaran dengan menggunakan blank space. Okay, dengan bengkel ini peserta akan apa yang peserta perlu buat adalah peserta sign up account blank space. Sama juga caranya, tambah di sini kita cari browse. Oke, dan kita masukkan apa laman web yang kita mau. Selalu mungkin kalau kita YouTube lah. Copy saja alamatnya, paste di sini, then oke. Dia akan masuk sana. Oke. Video apa tadi itu? Browser. Browse. Ya. Kalau kita melalui ini yang ini Hah? dia record satu ini Tidak, dia cuma record yang ini saja, yang keluar nih, di paparan ini saja. oh yang sekarang Ya, nanti kita share satu hasil rekodan, hasil final product. Dan kalau kita mau tambah layout, contoh ini muka depan kita mau tambah, kita boleh tambah scene di sini, ini main scene, kita boleh tambah satu lagi scene 2, yang kedua kosong, kita mula baru. So maybe presentation kita ada banyak dia punya layout. So layout pertama yang tadi, layout kedua yang ini bergantung sama kita punya persembahan dalam kelas lah. Nah, kalau kita baru belajar, kita guna satu scene sajalah. Oke. Kita sambung terus lah, kita sambung terus. Oke, macam mana kita mau guna nih? Ada beberapa cara kita guna. Yang pertama terus kita stream pergi YouTube ataupun mana-mana kita punya web. Tapi kalau saya lebih selesa guna record di sini, share belakang. So cara dia adalah, katakan ini adalah kita punya presentation sudah yang siap, yang kita mau present sama student. Pergi start recording. Start recording, dia akan record yang ada di dalam ini saja. Dia tidak record satu muka nih. Dia cuma record yang kita punya OBS presentation ini saja. Ini saja yang dia akan record. Oke. And then kalau kita siap sudah menonton, siap sudah kelas kita, stop recording. Stop recording. Mari kita cari di mana file itu tadi kena share, kena save. Pergi file, show recording, file, pergi file, ini, show recording. Dia akan buka di mana dalam mana file itu disimpan. Oke, di sini tuh. Kalau saya punya saya punya Explorer ini sudah banyak, tapi kita mau cari. Tapi saya tahu di mana lah, ini. Oh, sudah jumpa ya, Ma? Sejak play. Yang tadi, Bah? Sudah? Oke.
Dia record itu.